Inggeris melalui syarikat Hindia Timur Inggeris muncul sebagai sebuah koloni perdagangan dan ketenteraan yang kuat selepas kemerosotan penjajah Portugis dan Belanda di alam Nusantara. Walaupun Belanda telah berjaya mengusir Portugis dari kota Melaka dengan bantuan Johor pada tahun 1641, tetapi kemunculan Inggeris pada penghujung abad ke-18 telah menentukan kedudukan geopolitik negara kita pada hari ini. Alam Melayu dipecah dan diperintah mengikut kepentingan tembolok mereka. Tipu helah dan muslihat adalah makanan ruji di mana mereka licik memanipulasi beberapa perjanjian berat sebelah untuk kepentingan diri. Tanah, kuasa dan kedaulatan negeri tergadai akibat skamer Mat Salleh yang pandai menanam tebu di bibir, mengambil segala kesempatan di dalam kesulitan. Inilah 3 skamer Inggeris yang tersohor di alam Melayu pada abad ke-19. Ketiga, James Brooke. James Brooke, seorang bekas tentera Inggeris, bersetuju membantu Pangeran Muda Hashim, iaitu bapa saudara kepada Sultan Brunei ke-23, membantras pemberontakan anti Brunei di kalangan orang Melayu dan Bidayuh. Selepas pemberontak berjaya dihapuskan, Brooke memeras ugut dan berkeras supaya Sultan Brunei bersetuju dan melantiknya sebagai pemerintah di Sarawak. Pada 18 Ogos 1842, Sultan Omar Ali Saifuddin II akhirnya mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak dalam satu perjanjian. 10 tahun pertama pemerintahan Brooke penuh dengan kesukaran akibat banyak pemberontakan berlaku ke atas hasil cukai dan hak penguasaan tanah, timah dan emas. Brooke pernah beberapa kali berunding untuk menjual Sarawak kepada British, tetapi British tidak berminat untuk menguasai wilayah Sarawak yang sangat besar. Malah Brooke juga membuka tawaran yang sama kepada penjajah Perancis dan Belanda untuk melarikan diri daripada masalah pemberontakan. Rundingan menggadaikan Sarawak juga dipanjangkan kepada kerajaan Itali dan Belgium. Namun, Brooke menemui kegagalan. Akhirnya, Sarawak diserahkan kepada Empire British pada 1 Julai 1946 oleh Raja Putih Sarawak ketiga dan terakhir, iaitu Charles Vyner Brooke. Stamford Raffles. Stamford Raffles muncul di Singapura pada tahun 1819 dengan mengambil segala ruang dan peluang melaga-lagakan 2 putera Sultan Johor ke-15 selepas kemangkatan mengejut Sultan Mahmud Shah III yang tidak sempat menamakan pewaris. Dengan kekalutan perebutan takhta yang sah antara Tengku Husin dan Tengku Abdul Rahman,
Raffles mencucuk jarum dengan mengisytiharkan Tengku Husein sebagai pewaris Sultan Johor yang sah. Sultan Husein yang lemah bersetuju dan memberikan hak pelabuhan Singapura yang diidamkan Inggeris. Raffles yang menjadi tamak kemudiannya berpakat dengan Belanda membahagi-bahagikan wilayah Johor, Pahang, Riau, Lingga dalam perjanjian Anglo-Dutch 1824. Johor, Pahang termasuk Melaka telah dijadikan jajahan mutlak Inggeris, manakala Riau, Lingga termasuk Kepulauan Jawa dan Sumatera diperintah oleh Belanda. Pertama, Kapten Francis Light. Francis Light telah menipu dua Sultan Kedah dalam usahanya mencengkam kedudukan Inggeris di Pulau Pinang. Pada tahun 1771, Francis Light berjanji menolong Sultan Muhammad Jiwa membentras pemberontak Bugis di Kuala Kedah, tetapi janjinya dicapati. Pada tahun 1786, Francis Light berjaya memperdaya Sultan Abdullah pula dengan menawarkan 30,000 Spanish dollar wang pajakan Pulau Pinang beserta bantuan ketenteraan daripada ancaman Siam dan Burma. Perjanjian kabur berbolak-balik itu sengaja dilengahkan oleh Light selama hampir 5 tahun sehinggalah Inggeris bersetuju membayar hanya 6,000 Spanish dollar. Malah perjanjian itu terus dikhianati apabila Inggeris hanya berpeluk tubuh menyaksikan Siam menyerang dan menakluk Kedah pada tahun 1821.